Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT, dalam keredaannya, dalam limpah kurnianya, sentiasa dikurniakan kekuatan, keredaan Allah SWT untuk menghadapi apa sahaja ujian yang melanda. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk terus mengikut petunjuk daripada Allah SWT, walau dalam apa juga keadaan pun. Semoga Allah mengurniakan rahmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kita telah pun memperbincangkan daripada surah Al-Fatihah sebenarnya sehinggalah sampai ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-259, di mana sebelum ini kita telah pun memperbincangkan berkenaan satu perkara yang sangat menarik, iaitu Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa pelindung sebenar hanyalah Allah SWT. Dan Allah SWT itu mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya yang satu, iaitu agama Islam itu sendiri, iaitu yang datang daripada Allah SWT. Dan orang-orang yang menjadikan Taghut sebagai tuan dia, sebagai Tuhan dia, sebagai pelindung dia, maka pelindungnya, yang pelindung ini, iaitu pelindung yang palsu ini, akan membawa mereka keluar daripada kebenaran, daripada cahaya yang telah Allah berikan kepada kegelapan-kegelapan yang pelbagai macam cara ni yang telah pun kita berbincangkan sebelum ini. Jadi antara cara Allah SWT, Allah daripada ayat yang setelah kita bincangkan sebelum ini, daripada ayat 257, kemudian Allah terus bagi tahu bagaimana Allah SWT itu telah pun mengeluarkan orang-orang yang Allah SWT bagi dia rahmat, iaitu bagaimana Allah keluarkan mereka ini daripada kegelapan. Walaupun lingkungan mereka itu dikelilingi oleh orang-orang yang ada di antara mereka, yang dikelilingi oleh orang-orang yang berada dalam kegelapan. Misalnya Allah SWT menunjukkan bagaimana Allah SWT mendatangkan seorang lelaki yang namanya Ibrahim AS, seorang Nabi, di mana dia ini diberi rahmat. Allah keluarkan dia ini daripada keadaan dia ini duduk dalam keadaan kaumnya penyembah berhala sebenarnya. Kemudian setelah dia keluar daripada kampung dia, kemudian Allah takdirkan dia itu berdebat dengan satu orang juga yang dikatakan seorang raja, dikatakan namanya Namrud, Allahu a'lam. Orang yang berada dalam kegelapan, tetapi adanya Nabi Ibrahim itu untuk menerangkan dan kepada lelaki itu tentang Islam itu sendiri, tentang Allah SWT. Jadi Allah SWT tunjukkan bahawa Allah boleh keluarkan manusia itu daripada kegelapan. Dalam keadaan orang lain menghadapi kegelapan, tetapi Allah tunjukkan bahawa orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung, maka dia diselamatkan daripada terpengaruh daripada apa yang ada di sekelilingnya, seperti mana Nabi Ibrahim AS. Walaupun di hadapan yang seorang raja, walaupun raja itu cuba berdebat dengan dia bahawa dia juga, kononnya raja itu juga boleh menghidupkan dan mematikan dengan cara membiarkan rakyat dia hidup dan membunuh rakyat yang mana yang dia nak bunuh sesuka hati dia. Jadi menunjukkan kononnya dia juga ada kuasa, tetapi Allah SWT mengeluarkan Nabi Ibrahim daripada kejahilan tersebut, daripada mengikut kejahilan tersebut. Maka Allah SWT bagi dia kurniaan, Allah keluarkan Nabi Ibrahim ini
Dengan apa? Dengan memberi cahaya, antara cahaya ialah cahaya ilmu itu sendiri yang datangnya daripada Allah SWT. Itu caranya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Itu sebab tu orang beriman sepatutnya menjadikan Allah sebagai wali, supaya Allah bukalah jalan-jalan untuk memahami ayat-ayat yang datang daripada Allah SWT. Sebab ayat-ayat Allah SWT ni dilihat oleh siapa sahaja. Misalnya sama ada dia Islam atau tidak, atau bukan Islam, sama ada dia ikut Allah SWT ataupun dia kufur kepada Allah SWT, sebenarnya dia melihat ayat Allah itu setiap hari. Contohnya ayat Allah itu ada pada matahari, ada pada tumbuh-tumbuhan, ada pada pokok, ada pada haiwan, bahkan ada pada dalam diri kita sendiri. Tetapi hanya orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung, sebagai wali sahaja yang akan dibuka kefahaman untuk memahami tanda-tanda ayat-ayat Allah SWT ini. Mereka ini sahajalah yang akan diberi kekuatan untuk memahami perkara tersebut jika mereka sudi untuk menjadikan Allah sebagai pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu yang Allah katakan sebelum ini telah kita bincangkan, dia keluarkan mereka daripada kegelapan cahaya dia keluarkan daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang satu, iaitu Islam itu sendiri yang datangnya daripada Allah SWT. Orang yang dibuka cahaya ini, orang yang diberi cahaya ini, maka dia akan memahami hakikat sebenar Allah SWT itu sendiri, iaitu dia itu sebagai Tuhan yang esa, yang tidak disekutukan dengan segala sesuatu. Hanya Allah SWT lah tempat meminta, hanya Allah SWT lah tempat bergantung harap. Jadi Allah datangkan perkara tersebut orang yang telah diberi cahaya tersebut, iaitu Nabi Ibrahim AS. Dan juga Allah datangkan juga satu orang yang tidak diberitahu nama siapakah dia. Ada yang mengatakan Uzair, ada yang mengatakan bahawa dia orang biasa sahaja. Tetapi walaupun pada mulanya seolah-olah macam ragulah bagaimana Allah hendak menghidupkan Allah hendak membangunkan kembali tempat yang telah roboh, telah musnah. Akan adakah tamadun selepas ni? Maka Allah tunjuk suatu perkara yang lebih hebat daripada itu, iaitu Allah mampu menghidupkan dia sendiri, manusia itu sendiri daripada mati, dan menghidupkan keldai dia, dan menahankan makanan itu daripada basi. Itu semua kekuasaan Allah SWT. Allah boleh tahan suatu benda daripada rosak, Allah boleh rosakkan orang itu, Allah boleh musnahkan dia, kemudian Allah boleh elokkan balik seperti mana nanti kita akan bangkit. Jadi Allah bagi kepada lelaki ini juga cahaya itu sendiri, kerana dia walaupun dia tu macam ragu, sebenarnya dia cuma hairan sahaja, maka Allah tunjukkan cahaya tersebut kerana dia ingin melihat kekuatan yang datang daripada Allah SWT. Bukti itu maka Allah berikan kepada dia atas rahmat Allah SWT itu sendiri. So jadi kalau kita nak tahu hakikat sebenar kehidupan ini, hakikat sebenar Allah SWT itu sendiri, bagaimanakah zat Allah SWT itu, Allah SWT itu sudah telah memberitahu melalui apa? Melalui dengan kita melihat kejadian ayat-ayat yang berada di sekeliling kita. Kita tidak perlu berfikir tentang zat Allah SWT, kerana kita hanya tahu sekadar apa yang Allah SWT bagi tahu, sekadar apa yang Rasulullah bagi tahu, tetapi kita boleh lihat tanda kehebatan Allah SWT itu di sekeliling kita, bahkan dalam diri kita sendiri. Itu yang nanti yang kita akan lihat seterusnya pada ayat yang ke-260 lagi berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, kita terus sahaja kepada ayat yang hendak kita bincangkan hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan apabila ketika qala Ibrahim telah berkata Ibrahim telah berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepada aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau hendak menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini yang telah diminta oleh Nabi Allah Ibrahim AS, yang dirakamkan sendiri oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang kita baca ini, sedang kita baca ini, yang sentiasa kita baca ini, yang menjadi mujizat terakhir Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai sekarang, mujizat yang masih ada sehingga sekarang. Mujizat Nabi SAW yang paling agung iaitu Al-Quran itu sendiri. Mujizat terakhir yang ada pada kalangan para Nabi, yang mujizat itu ada pada Rasulullah SAW, iaitu
Al-Quran yang masih ada sampai sekarang. Tinggal kita hendak menggali sahaja, melihat sahaja tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah SWT yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah SWT kata, Allah cerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Dia tanya, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah SWT bagaimana Allah SWT hendak menghidupkan, bagaimana Allah SWT hidupkan orang yang telah mati. Jadi apabila Nabi Ibrahim bertanya ini, Allah SWT pun terus berkata, qala awalam tu'min. Allah berfirman, adakah kamu tidak percaya? Qala bala. Dan Nabi Allah Ibrahim dia berkata, bahkan aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi dia berkata apa? Bahkan aku percaya, walakin akan tetapi agar tenteram jantung hatiku. Itu apa yang Nabi Ibrahim katakan. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dalam tafsir, mengapa Nabi Ibrahim AS sebagai seorang Nabi meminta perkara tersebut, adakah dia masih belum beriman? Sedangkan Allah SWT sendiri bertanya sebagai tarbiyah kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita sebenarnya, adakah kamu masih belum percaya? Dia tanya kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim kata, bahkan aku percaya, tetapi cuma hendak menenangkan hati sahaja. Jadi itu. Jadi daripada ayat ini kita dapat ambil pengajaran, sebenarnya tidak ada masalah selagi mana dalam lingkungan kita mampu untuk mencari bukti kekuasaan Allah SWT sebagai untuk menenangkan hati kita, kena lihat daripada diri kita dan sebagainya, maka kita boleh melakukan perkara tersebut. Dan kita tahu Nabi Ibrahim AS itu adalah orang yang rapat dengan Allah SWT dan dia tahu dia ada akses atas perkara tersebut, maka dia minta perkara yang masih dalam lingkungan boleh untuk dia sebagai seorang Nabi. Jadi kita nak minta, kita tak dapatlah pasal kita bukan Nabi. Kita tak ada akses kepada perkara tersebut. Tetapi kita masih lagi boleh mengkaji perkara-perkara lain. Kita lihat kepada macam-macam perkara di sekeliling kita, buat kajian. Maka sebenarnya kalau kita benar-benar melihat, kita benar-benar cuba memahami, membuka jantung hati kita, maka kita dapat lihat bahawa adanya Allah SWT dan adanya kekuatan yang hebatnya Allah SWT itu sendiri, menjadikan setiap sesuatu tanpa perlu kepada sekutu-sekutu, tanpa memerlukan kepada bantuan-bantuan yang lain. Jadi kita lihat perkara-perkara ini mengatakan bahawa Nabi Ibrahim bertanya. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT tidaklah mendiamkan sahaja apa yang ditanya oleh Nabi Ibrahim tersebut, tetapi dia cuma mengingatkan kepada Nabi Ibrahim supaya bertanya dengan tujuan mengingatkanlah sebenarnya tujuan tarbiyah, supaya kalaupun aku tidak menunjukkan perkara ini, adakah engkau tidak percaya? Maksudnya begitu, seolah-olah kita dapat rasakan. Kita lihat macam Nabi Musa nanti, dia minta nak lihat Allah SWT. Tetapi Allah SWT tidak memberi perkara tersebut, tetapi masih dia tergolong dalam golongan orang yang beriman. Itu kita katakan boleh kita mencari bukti-bukti untuk menenangkan hati, tetapi kalau tidak diberi bukti tersebut, tetaplah kita tetap percaya, yakin bahawa Allah SWT itu berkuasa, maha berkuasa dan telah menjadikan segala-galanya. Dan kita lihat daripada alam sekeliling pun kita dah boleh faham perkara tersebut, dengan syarat kita ingin membuka hati kita. Jadi Allah kata, qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah tidak kamu percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya tetapi agar hatiku tenang. Mana Allah berfirman, dia berfirman, fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Mana Allah SWT kata, Allah firman, jika begitu ambillah 4 ekor burung. Lihat, Allah SWT tak jadikan begitu saja. Allah SWT suruh Nabi Ibrahim buat sendiri perkara tersebut. Kamu mahu lihat kehebatan aku, maka kamu kena buat perkara-perkara ini. Juga sebagai pengajaran kepada kita, kita boleh cari, kita boleh buktikan, ataupun kita boleh cari bukti, kita boleh cari ayat-ayat, tanda-tanda kewujudan Allah SWT, tanda kehebatan Allah SWT dengan membuat uji kaji itu sendiri. Dengan lihat macam mana jantung kita ini berdegup, bagaimana siapa yang menguruskannya dan sebagainya. Kita lihat pada planet-planet siapa yang menguruskan, kita buat kajian, maka kita akan lihat bahawa planet-planet ini, bahkan jantung kita, tubuh badan kita ini berfungsi dengan cara yang sangat hebat. Maka akhirnya kalau kita benar-benar membuka jantung hati kita ni, kita akan lihat kehebatan Allah SWT. Kita akan dapat merasai kehebatan
Allah SWT. Maka Allah suruh Nabi Ibrahim buat uji kaji. Buat perkara tersebut, maka kamu akan lihat kehebatan Allah SWT. Qala fakhus arba'atan minat tayr. Kamu ambillah 4 ekor burung. Tidak dinyatakanlah dalam tafsir macam-macam diceritakan berkenaan burung apakah, itu bukan kepentingannya di sini. Yang penting kita nak lihat kehebatan Allah SWT tu boleh datang dalam bentuk apa sahaja. Sebelum ni kita lihat dilihatkan dengan keldai itu hidup balik depan mata lelaki yang telah dibincangkan sebelum ini. Dia boleh lihat depan mata hanya menggunakan keldai sahaja. Jadi bermaksud kita boleh lihat kehebatan Allah SWT ni di mana-mana sahaja, bahkan dalam diri kita. Dengan syarat kita sudi. Internet sebenarnya misalnya, kalau zaman sebelum ini, zaman-zaman sebelum ini tahun 40-an ke 50-an, 60-an, 70-an ke belakang misalnya. Sebelum ni pun ada internet, zaman kita kecil-kecil tu pun dah ada, zaman saya sekolah menengah pun dah ada apa semua, tetapi tidaklah sama seperti sekarang. Bahkan kalau lebih lagi belakang-belakang sebelum itu, susahnya manusia hendak berkomunikasi dan sebagainya. Sekarang senang sahaja, tekan button live, maka semua orang boleh berhubung, boleh dengar saya bercakap dan sebagainya. Itu hebatnya Allah SWT. Tetapi kita lupa kehebatan itu sebab kita atas nama teknologi. Kita lupa keupayaan itu. Siapa yang datangkan? Keupayaan itu Allah SWT yang datangkan. Maka pada zaman Nabi Ibrahim ini, cara dia nak cari bukti. Cara nak cari bukti, Allah tunjuk di depan mata dia. Qala fahus arba'ata min tayr. Ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Maka kumpulkan burung-burung itu padamu. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letaklah burung itu, 4 ekor burung itu masing-masing kat mana? Di gunung-gunung. Gunung-gunung yang berbeza. Kemudian letaklah setiap satu bahagian di atas bukit. Di bukit yang berbeza-bezalah. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim hanya mahu bukti bagaimana Allah SWT, bagaimana dia nak lihat depan mata dia. Bagaimana Allah SWT itu menghidupkan benda yang telah mati. Manusia yang telah mati. Perkara yang hidup, yang telah mati hidup semula. Dia nak lihat depan mata dia. Maka Allah SWT bagi lebih daripada apa yang dia minta. Bahkan bukan setakat dijincang burung itu letak di bukit. Kemudian apabila dia seru sahaja, Nabi Ibrahim seru, maka burung-burung tersebut datang kembali dalam bentuk asal. Bagaimana cara sebenarnya hanya Allah SWT yang tahu, dan Nabi Ibrahim yang telah mengalami first hand experience ni lah. Dia panggil macam tu sahaja. Jadi itu sebenarnya sebagai menunjukkan kadang-kadang manusia pelik. Orang Arab Quraisy misalnya, Arab musyrikin, mereka pelik perkara tersebut. Bagaimana kadang hancur, kadang-kadang mati kat dalam laut, mati terbakar dan sebagainya. Macam mana Allah nak hidupkan kembali? Maka Allah tunjukkan bukti ini dalam kisah Nabi Ibrahim ni. Bagaimana 4 ekor burung yang telah dicincang, diletakkan bahagian di bukit-bukit yang berbeza. Maka dipanggil apabila Nabi Ibrahim menyeru dengan izin Allah SWT, burung-burung tersebut, maka burung-burung tersebut datang kembali dalam bentuk yang asal. Begitulah nanti, walaupun kita ini telah berada di mana-mana, jasad kita nanti telah bercerai-berai, dimakan bumi dan sebagainya, tetaplah Allah dengan mudah saja boleh menyeru kembali kita untuk bangkit kembali dalam bentuk asal, kemudian bertemu dengan Allah SWT. Itu yang Allah SWT datangkan. Jadi kita dapat lihat bahawa kalau Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia katakan dalam tafsir dia Al-Munir, dia kata kisah di atas merupakan satu lagi dalil yang mengisbatkan kekuasaan Allah SWT. Menghidupkan yang mati meskipun struktur jasad telah binasa dan anggota-anggotanya hancur berkecai. Misalnya dalam akibat peredaran masa yang berlalu begitu lama, misalnya bila kita mati, kalau kita dalam kubur, kita akan mereput dan sebagainya. Tetapi Allah tunjuk kekuasaan tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Dan kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau kata Nabi Ibrahim sebenarnya tak ragu pun kekuasaan Tuhan berhubung perkara itu, tetapi baginda ingin meneguhkan iktikad melalui suatu percubaan dengan indrawi atau pemakluman dan penyaksian. Hal
Hal ini menunjukkan kepentingan pengetahuan akademik dan uji kaji saintifik untuk mengetahui bentuk struktur suatu benda. Jadi kita nak lihat kekuasaan Allah SWT, saintis dan sebagainya mereka kaji, sebenarnya kalau mereka membuka hati mereka, mereka akan dapat lihat bahawa inilah cara Allah SWT melakukan, menghidupkan, meniup roh dan sebagainya. Misalnya ada persenyawaan, maka dengan izin Allah, Allah tiup roh. Kita tak dapat lihat roh tersebut, tetapi kita dapat kaji bagaimana Allah menyatukan manusia itu, menyebabkan manusia itu terbentuk. Itu semua masih lagi dalam lingkungan boleh dibenarkan untuk mengkaji, untuk melihat kebesaran Allah SWT. Baik. Jadi kita dapat lihat juga sebenarnya apa yang Nabi Ibrahim tanyakan ni sebenarnya satu permintaan yang sangat wajar kalau menurut Dr. Wahbah Zuhaili ini. Dia kata apa? Khususnya pada zaman kini. Dia kata menakan banyak sekali berlaku kesansian dan ejekan, persendaan di kalangan manusia berhubung kemungkinan jasad dan roh boleh dibangkitkan semula. Sekalipun manusia mempunyai jasad dan roh itu mati di darat, laut dan udara selepas beribu-ribu tahun, dan di kalangan jutaan manusia sejak zaman permulaan kejadian makhluk sehinggalah hari kiamat. Kata Syekh Wahbah Zuhaili ini, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata permintaan tersebut kena pada tempatnya, serta dapat mengeluhkan lidah dan menenangkan hati di samping menghilangkan syak dalam i'tiqad. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita ni mesti kadang-kadang ada perasaan ragu-ragu, maka Nabi Ibrahim ini telah menyelesaikan masalah kita lah. Dia sebagai Nabi, dia boleh minta terus direct kepada Allah SWT untuk melihat bukti yang betul-betul boleh lihat, bukti yang dizahirkan betul-betul di depan mata. Tapi kita masih lagi boleh buat perkara tersebut berdasarkan kajian-kajian saintifik dan sebagainya ketika kita merenung dan membuat kajian. Dan dia juga sebagai seorang Nabi, sebenarnya kalau kita fikirkan lagi, kalau boleh kita tadabbur dengan lebih lanjut, seorang Nabi sangat memerlukan perkara inilah, bukti ini, sebab senang nanti bila dia nak bercerita kat depan, nak berhujah depan kaum dia, maka dia boleh kata aku sendiri telah melihat bagaimana Allah SWT menghidupkan burung-burung ataupun orang yang telah mati. Dalam kisah Nabi Ibrahim ni lihat kepada burung-burung telah hancur, hidup semula dengan izin Allah SWT. Jadi kita dapat lihat sebenarnya sebagai seorang Nabi dia sangat perlukan perkara ini. Dan kita juga boleh mencari bukti-bukti kehebatan Allah SWT ini dengan kadar-kadarnya, dengan membuat uji kaji dan sebagainya, maka kita dapat lihat kekuasaan Allah SWT. Itu yang telah ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim, dan sebenarnya kalau kita nak lihat di sekeliling kita pun banyak lagi kehebatan Allah SWT. So Allah kata wa'lam, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa, maha bijaksana. So Allah SWT boleh buat apa sahaja yang dia mahu, dan Allah SWT tu boleh buat apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita lihat juga sebenarnya kenapa Allah SWT memilih burung-burung ini, menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim itu sendiri adalah seorang yang suka mengkaji lah. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah dia nanti, bahawa macam mana dia melihat kepada bulan, matahari dan sebagainya, dia suka mengkaji. Dia melihat kebesaran Allah SWT itu dengan melihat alam sekeliling, termasuklah didatangkan ialah burung-burung ini, sebab burung-burung ini sebenarnya sesuatu yang kita boleh lihat setiap hari pun. Jadi kita boleh berfikir dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita terus sahaja ringkas ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah SWT berfirman, perumpamaan bagi orang yang mendemarkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah tu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kita dapat lihat kalau sekali imbas kita kata, kenapa tiba-tiba topik ini ditukar, tapi sebenarnya tak ada masalah kalau Allah nak tukar topik dan sebagainya, sebab Al-Quran ini bukan novel yang biasa mengikut surunan bab dan sebagainya, dan Allah meletakkan suatu perkara itu berdasarkan kebijaksanaan dia. Cumanya ada ulama yang menggunakan konsep atau boleh kita katakan cara untuk menafsir Quran ni, dia kata adanya kaitan di antara ayat-ayat tersebut dan dikaji oleh para ulama.
Misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu sendiri dia katakan kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kaitan ayat 261 ni dengan ayat 260 ni, kata beliau ayat-ayat sebelum ini dia kata mengisbatkan tentang hari kebangkitan. Kan sebelum ni cerita pasal bagaimana Allah telah menghidupkan keldai yang telah mati di hadapan lelaki tersebut, lelaki yang kita ceritakan sebelum ini yang ada dalam ayat 259, dan juga tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim cerita berdebat dengan seorang raja ini, menunjukkan kehebatan Allah SWT mencabar raja tersebut untuk menebitkan matahari itu, menjalankan matahari itu, menebitkan matahari itu daripada barat. Maka tak mampulah lelaki tersebut buat. Itu juga tanda bahawa Allah SWT akan hidup kita kelak. Sebab tanda barat itu nanti sebenarnya tanda hari kiamat itu sendiri. Kekuasaan Allah SWT melakukan segala-galanya. Baik. Jadi ayat-ayat sebelum ini mengisbatkan tentang hari kebangkitan, mengaitkan tentang hari kebangkitan. Jadi semua manusia akan dibangkitkan di suatu tempat untuk disempurnakan ganjaran mereka sesudah dihisap. Jadi kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala, susulan daripada itu disebut pula di sini kelebihan infak di jalan Allah. Terdapat banyak perkara yang dikategorikan pada jalan Allah, antaranya menyebarkan ilmu, membasmi kejahilan, kemiskinan dan penyakit. Tahap yang tertinggi kata Dr. Wahbah Zuhaili, tahap yang tertinggi ialah jihad untuk memertabatkan kalimah Allah, iaitu agama Islam itu sendiri. Siapa yang berjihad selepas mengenal pasti dalil mengenai kebangkitan yang tidak dapat ditunjukkan melainkan oleh Nabi, maka dia akan dapat ganjaran yang besar. Jadi kita dapat lihat bahawa orang yang menginfak ni sebenarnya pun dia kenapa Allah kaitkan ayat ni? Sebab orang yang menginfak ni biasanya dia risau. Dia risau kalau duit dia habis. Sebab kalau daripada zahir bila kita bagi RM5 tu habislah. Tapi orang yang percaya dengan kebangkitan, orang yang percaya dengan hari akhirat, dia tak risau perkara tersebut. Dia tahu Allah akan balas balik balasan yang berlipat kali ganda daripada segi pahala dia. Maksudnya dia tak risau kalau Allah tak balas di dunia pun, itu bukan soalnya. Tapi yang penting ialah mendapat balasan di akhirat kelak. Pun begitu, sebab Allah tahu manusia ini memerlukan wang, memerlukan harta untuk meneruskan kehidupan, maka Allah beri juga faedah dunia tersebut. Tapi kalau pun dia tak dapat pun faedah dunia itu, tapi dia tahu bahawa tetaplah Allah bagi ganjaran pahala yang besar kepada orang yang menginfakkan harta. Maka Allah kaitkan tersebut. Kalau betul kalian dah yakin bahawa Allah SWT ni, Allah betulkan tauhid dulu, akidah dulu, bahawa kalian kena yakin bahawa Allah akan hidupkan orang yang telah mati, kalian akan bangkit kelak, kalian akan dihisap, maka ada amalan baik Allah akan balas dengan berlipat kali ganda. Kalau ada amalan jahat, Allah akan balas setimpal dengannya, ataupun Allah boleh ampunkan dan sebagainya. Allah akan hisap perkara tersebut, Allah boleh ampunkan jika Allah mahu. Maka setelah kalian benar-benar yakin perkara tersebut, maka sudilah kalian menginfakkan harta di jalan Allah, kerana Allah akan balas kembali dengan balasan yang terhebat, yang tertinggi, yang tentu saja balasan itu ialah kemenangan yang sejati, ialah kemenangan yang sebenarnya ialah apabila memperolehi syurga Allah kelak. Itu sebenarnya yang boleh difikirkan, dikaitkan dengan ayat 261 ini dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa perumpamaan bagi orang yang menembakkan hartanya jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dia start dia, Allah kata orang yang menembakkan hartanya dalam Allah seperti sebutir biji. Dia derma satu sahaja. Kalau Buya Hamka, kalau tak silap, dia bawa macam orang buka pondok lah, orang buka pondok sekolah dan sebagainya. Sekolah misalnya, kalau kita nak, kalau zaman kita kata orang buka perniagaan lah. Mula-mula dia start perniagaan dia satu je. Tapi yang ia berkembang, ada franchise dan sebagainya, sampai dah tak terkira dah seluruh dunia, seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia pun ada. Kalau kita lihat kepada restoran-restoran yang besar, franchise yang besar, start bermula dengan satu tempat dia, akhirnya berbuka lebih besar dan lebih besar, lebih banyak dan lebih besar. Begitulah sebenarnya kalau kita nak fikirkan, macam itulah. Kalau orang yang bernamanya asalnya sebutir biji sahaja, tapi dia menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian setiap tangkai itu ada 100 biji, menjadikan dia 700. Kemudian Allah kata lagi, Allah lipat gandakan. Bukan setakat itu sahaja. Kemudian Allah kata Allah lipatkan
gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah tu maha luas, maha mengetahui. Adakah dapat kita lihat kalau kita bagi satu orang tu satu perkara kita bagi RM1 misalnya. Tapi daripada perkara tersebut kita dapat lihat daripada RM1 tersebut ataupun daripada duit RM1,000 kita bagi dia kembangkan dengan perniagaan dia dan sebagainya, akhirnya dia hidup senang. Kemudian dia cari bila dia dah ada syarikat misalnya, dia hire orang lain yang susah pula bekerja dengan dia, orang lain tak senang, maka pahala-pahala itu turut dapat kepada kita. Start dengan kita bagi sedikit sahaja telah mengubah kehidupan dia dan kehidupan orang-orang lain. Itu sebenarnya yang kita dapat lihat, dan tentu sahaja pahala itu akan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Allah sebenarnya akan bayar cash pun sebenarnya. Orang yang biasa bersedekah infak, dia akan dapat lihat bahawa Allah bagi pun kesenangan, kemewahan dia di dunia itu sendiri lagi telah dapat. Dan tentu sahaja balasan yang paling agung kelak di akhirat. Jadi kita dapat lihat bahawa perkara tersebut kalau kita nak fikir memang akan berkembang pun. Kita tolong orang susah tu dia dah senang, dia tolong orang susah lain, maka pertolongan itu terus berantai-rantai sampailah habis nyawa kita, dan sampailah habislah dunia ini melabuhkan tirainya. Itu sebenarnya kita boleh, kalau kita boleh tadabbur, kita boleh fikir perkara tersebut. Jangan kita lihat daripada segi material saja, kita lihat daripada segi faedah dia, kebaikan itu terus berbunga-bunga, berbuah-buah. Dan tentu saja di sini Allah cerita balasan pahala itu sendiri daripada asalnya satu saja kita beri, tapi dia berlipat kali ganda sampai 7 tangkai, sampai 700, dan Allah boleh ganda-gandakan sebanyak-banyaknya yang Allah mahu. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada sebab turun ayat berdasarkan tafsir Al-Munir, kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata dia sebut berkenaan dengan kata Al-Qalbi, dan nakalkan perkataan Al-Qalbi. Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan Uthman bin Affan. Ayat yang kita sedang bincangkan ini diturunkan berkenaan dengan Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Dikatakan bahawa suatu ketika Abdul Rahman bin Auf telah datang menghadap Nabi SAW sambil membawa wang sebanyak 4,000 dirham untuk disedekahkan. Masya Allah. Beliau kata, aku punya 8,000 dirham, aku simpan 4,000 dirham darinya untuk diriku dan keluargaku, 4,000 dirham lagi aku pinjamkan untuk Tuhanku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkati anda pada apa yang anda simpan dan apa yang anda berikan. Sementara Uthman radhiyallahu anhu pula berkata, menjadi tanggungjawab saya menyediakan kelengkapan untuk orang yang tidak memiliki kelengkapan dalam peperangan Tabuk. Lalu beliau menyediakan 1,000 ekor unta siap dilengkapi dengan tali hidung dan pelananya. Beliau juga mewakafkan perigi miliknya yang bernama Bir, rumah kepada kaum muslimin. Bersempena dengan situasi itu diturunkanlah ayat ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat Rasulullah SAW menadah tangan baginda ke langit seraya berdoa untuk Uthman, ya Tuhan, sesungguhnya aku meredai Uthman bin Affan, maka redailah dia. Baginda terus menadah tangan sehingga terbit fajar. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya bermaksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, sehinggalah ke akhir ayat. Jadi Allah SWT nak bagi tahu bahawa kepada kita, siapa sahaja yang menginfakkan harta di jalan Allah SWT, maka Allah akan balas. Dan orang yang disebut ini, Uthman radhiyallahu anhu dan juga Abdul Rahman bin Auf, ini antara 10 orang yang dijamin masuk syurga. Jadi bukan calang-calang orang yang dimasukkan dalam syurga ni, orang yang sanggup menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang mengatakan kononnya Abdul Rahman bin Auf ni merangkak itu, kebanyakan ulama-nya kalau kita lihat, kalau tuan-tuan boleh tanya kepada pakar, bukanlah hadis yang sahih lah. Jadi tidaklah boleh dijadikan hujah. Jadi apa yang kita tahu yang boleh dijadikan hujah ialah berkenaan mereka ini adalah antara orang-orang yang dijamin masuk syurga, termasuklah Abdul Rahman bin Auf itu sendiri. Bagaimana dia gunakan harta dia untuk Islam. Baik, kita lihat. Itu antara yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Allah kata Allah tu maha luas dan Allah maha mengetahui. Kita terus ringkas-ringkas masuk ayat 262.
Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adhallahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi orang yang mendermakan hartanya jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia dermakan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti, ini perasaan penerima, apa yang mereka dapat, lahum bagi mereka ajruhum 'inda rabbihim, pahala balasan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak rasa takut, alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa dan tidak pula mereka itu bersedih hati di akhirat. Jadi Allah SWT nak galakkan supaya manusia ini mendermakan harta di jalan Allah SWT. Di samping Allah kata akan berlipat kali ganda, itu harta itu sendiri akan berlipat kali ganda dan pahala itu sendiri akan berlipat ganda. Wallahu alam, hanya Allah SWT yang mengetahui. Bahkan mungkin kedua-dua sekali pun akan berlipat ganda. Hanya Allah SWT, Allah boleh, pemberian Allah tu maha luas. Allah boleh bagi kedua-duanya, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tapi yang lebih penting adalah akhirat itu fokus kita. Jadi orang yang mendermakan harta di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia dermakan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan mereka, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi Allah SWT nak bagi tahu syarat untuk infak harta ni, sedekah ni, kita jangan mengungkit. Tapi kadang-kadang kita ni, mulut kita ni biasalah. Kadang-kadang anak-anak kita ungkit kan. Sebenarnya tak sepatutnya macam tu. Sepatutnya kita kena didik dia supaya ini adalah rezeki, ini datang daripada Allah SWT. Tak perlu pun sebenarnya kita kata ni, ayah dah belanja banyak dah untuk kamu ni, tak jadi orang lagi. Kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia terlemah, kita tersebut perkara tersebut. Sedangkan perkara tersebut dia memberi nafkah itu sendiri sebenarnya adalah tanggungjawab kita. Jadi sepatutnya kalau kita nak ungkit, kita kena kata sebut ini Allah dah bagi. Allah dah bagi macam-macam kat kita. Takkan kita tak nak beriman lagi. Sebab yang layak untuk mengungkit itu hanya Allah SWT. Sebab semua harta ni semua milik, bahkan diri kita ni, nyawa kita ni pun milik Allah SWT. Jadi bila kita nak bagi kat orang, kita tak boleh mengungkit. Kadang-kadang kita lihat orang tu datang, dia dah minta kita. Tak silap Buya Hamka ada bawa analogi ni, saya ringkaskan bahasa saya lah. Jadi kita katakan bahawa dia datang minta, hari ni dia minta, sebulan lepas tu dia minta lagi. Kita pun mengungkitkan dulu aku dah bagi dah. Sedangkan kita tahu kalau kita lihat dia ni memang orang yang rajin, cuma dia memerlukan bantuan dan sebagainya untuk orang kata mengeluarkan diri dia dari kemiskinan. Sebab bagus infak ni adalah kita bagi sampai dia boleh keluar daripada masalah dia. Tapi dia mesti kita lihatlah, kita tahu siapa orang di depan kita kan. Jadi dia buat perkara tersebut, maka kita tak mengungkit, kita bagi, kita lihat dia makin maju, akhirnya dia keluar daripada kemiskinan, maka kita pasti saja kita dapat balasan Allah daripada Allah SWT yang hebatlah, balasan yang baik daripada Allah SWT. Jadi jangan mengungkit. Ataupun kita lihat dia satu hari dia dah berjaya, dia kata, kamu ingat kejayaan kamu ni sebab akulah. Tanpa aku tak adalah kejayaan kamu. Seolah-olah kita telah mengatakan bahawa rezeki itu datang daripada kita. Sedangkan kita cuma meminjamkan harta ini. Kita bagi sahaja harta itu sebenarnya yang telah dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Tidak ada satu pun, bahkan jasad kita, roh kita, nafas kita, semua bukan milik kita. Anak-anak kita, isteri kita, semua bukan milik kita. Buktinya nanti bila kita mati, semua boleh diwarisi oleh orang lain. Bahkan kita ada anak, esok anak kita akan kahwin, macam kita juga akan pergi meninggalkan kita. Semua itu bukan milik kita. Kalau yang semua orang tahu, nanti akan mati. Sebelum mati pun dia dah tinggalkan kita dah. Kita nanti pun, isteri kita tak tahu siapa nanti dia akan kahwin lagi ke semua. Kita tak tahu. Sebab semua itu bukan milik kita. Itu hakikat kita tidak ada apa-apa. Jadi sementara kita ada ni, maka kita bagi, kita ada harta, kita kongsikan dengan orang lain, maka Allah akan bagi balasan dia, sama ada di dunia atau yang lebih penting adalah di akhirat ke di kelak, atau kedua-duanya sekali Allah boleh bagi. Baik. Jadi orang yang dermakan harta jalan Allah, dia tak mengiring apa yang dia dermakan itu dengan menyebut-nyebut, menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Maksudnya kalau kita ni mungkit-mungkit, maka tak ada pahala lah. Maka apa yang kita bagi itu kosong, dah lah duit habis, pahala pun tak dapat. Bahkan mungkin dapat azab Allah pun. Sebab apa mengungkit ke, sebab apa menghina orang pula, menyebabkan jatuh air muka orang tu, maka boleh mendapat dosa pula. Jadi kata Allah, tak ada rasa takut pada mereka dan mereka itu tidak bersedih tidak bersedih hati. Baik.
Jadi sebenarnya siapa yang sentiasa memberi infak atas jalan Allah SWT, Allah kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada rasa sedih hati. Jadi apa yang dimaksudkan daripada ayat ini, wallahu alam, barangkali Allah nak bagi tahu bahawa dengan memberi infak ini Allah dapat menjauhkan daripada mereka ni perkara yang dibenci yang telah berlalu, dengan menghilangkan daripada mereka kesedihan dan yang akan datang, dengan menghilangkan daripada kesedihan yang telah berlalu dan menghilangkan ketakutan pada perkara yang akan mendatang daripada mereka, hingga mereka memperolehi apa yang dicintainya dan dijauhi daripada perkara yang dibenci. Faedah daripada memberi ni, Allah boleh hilangkan perasaan takut dan risau, sedih pun. Kita lihat buat manusia yang tak nak bagi harta ni sebab apa? Dia takut duit dia habis kan. Ataupun lepas dia bagi tu dia rasa macam Allah menyesal aku bagi tadi. Kata petang ni boleh makan sate, tapi sebab dah bagi kat orang tak boleh nak belanja, habis duit aku dah. Kadang-kadang jadi kadang orang yang kedekut ni dia ada rasa perasaan macam tu. Bahkan kita pun ada. Jadi untuk menghilangkan perasaan tersebut, maka bagi. Maka bagi kepada orang semampu kita beri, maka kita tidak akan rasa takut miskin ke, kita tak rasa sedih ke apa yang telah berlalu. Maka Allah akan bagi tambahan lagi bonus kepada kita. Allah akan jadikan kita orang seperti itu. Sebab yang menghalang kita bersedekah itu kerana takut miskin. Sebab syaitan akan menghiaskan perkara tersebut. Dia akan takut-takutkan kita nanti kau miskin. Jadi lepas bagi sedih pula sebab duit dah habis kan. Jadi itu penyakit yang timbul kerana tidak mahu bersedekah dan tak ikhlas sedekah. Maka orang yang melazimi perkara tersebut, maka habit dia, tabiat yang dia beri itu menyebabkan akhirnya Allah hilangkan terus perasaan takut dalam diri atas perkara yang mendatang, dan sedih atas perkara yang berlalu. Sebab dia tahu apa sahaja yang berlaku itu adalah di bawah kawalan Allah SWT, dan dia sentiasa bersangka baik bahawa setiap apa yang Allah tentukan itu adalah baik. Itu faedah daripada orang yang biasa sedekah. Sebab sedekah ini menghapuskan perasaan rasa takut dengan apa yang mendatang. Sedekah ini infak ini menyebabkan kita rasa hilang perasaan yang sedih dan terlampau fikir apa yang berlalu. Itu faedah daripada kita selalu, jika kita selalu mendidik kita dengan perkara menginfak ini, dia akan menyebabkan tabiat itu biasa, maka kita tak risau dah. Kalau aku habis duit pun tak apa. Apa berlaku pun aku tahu Allah SWT boleh akan mengeluarkan aku daripada jalan kesusahan. Maksudnya kita akan sentiasa berfikir positif, bersangka baik terhadap Allah SWT. Itu hasilnya daripada orang yang sentiasa bersedekah ini. Wallahu a'lam. Jadi kata Dr. Wahbah Zahiri, dia kata infak di jalan Allah, antara yang dia katakan, kita ambil sedikit, infak di jalan Allah tanpa mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerimanya merupakan sebab mendapat keredaan Allah SWT. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersetuju dengan Uthman yang menyediakan kelengkapan tentera Al-Usrah perang Tabuk. Beliau datang membawa 1000 dinar dan meletakkan di hadapan Rasulullah. Lantas baginda bersabda, tidak akan menimpa mudarat terhadap Ibnu Affan dengan apa yang dilakukan selepas hari ini. Ya Allah, janganlah engkau hari ini lupakan untuk Uthman. Jadi mudarat itu tentu sahaja kalau kita lihat, kita kata Uthman nanti akan mati dibunuh juga. Tetapi mudarat sini tentu sahaja mudarat yang melibatkan akidah itu sendiri. Tidak akan dia tentu sahaja dia mati sebagai orang Islam, bahkan orang yang dijamin masuk syurga. Kita kena ingat, melindungi itu Allah bukan sahaja melindungi fizikal itu suatu secondary sebenarnya. Kalau Allah lindungi, alhamdulillah, kita minta kepada tersebut. Tetapi yang lebih utama ialah lindungi diri kita ini, iman kita ini daripada terpesong. Itu yang paling penting. Walaupun jasad kita fizikal kita diusik, tetapi yang paling penting ialah janganlah iman kita, akidah kita ini terusik. Jadi kita dapat lihat bahawa ini sebenarnya yang diajar kepada kita, orang yang menginfak harta di jalan Allah SWT, maka Allah akan tetapkan hati dia supaya tidak ada rasa takut dalam diri dia atas perkara yang mendatang, dan tidak ada rasa sedih dalam diri dia atas apa yang telah berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat 263 sedikit lagi, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT, secara ringkas. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min
sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Jadi Allah SWT berfirman ayat 293, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, tak bagi itu lebih baiklah daripada kita mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati orang. Baik tak payah bagi. Itu lebih baik sebab bagi pun tak dapat pahala. Bahkan menimbulkan permusuhan, dendam dan sebagainya. Orang tak sakit hati dengan kita. Orang ambil lah juga sebab dia perlukan, tetapi dia dendam dengan kita dan dia pun cakap belakang dengan kita, menimbulkan permusuhan. Cakap tak baik kepada kita. Jadi Allah kata cakap yang baik, qaulun ma'ruf. Cakap baik. Wa ma'zirah, dan pemberi maaf khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Jadi daripada sedekah yang mengiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi qaulun ma'ruf, cakap baik, cakap minta maaf, hari ni saya tak boleh nak bantu sebab saya pun ada kesusahan saya sendiri dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita boleh macam bagi tahu, mungkin tuan ambil surat ni macam Buya Hamka dia kata, kita ambil surat ke tulis, kita kata orang ni boleh tolong kan, recommendkan orang lain untuk tolong dia. Misalnya kita tak boleh bantu, kita recommendkan orang lain cakap aku bagi recommend kat orang ni. Mungkin kalau macam kita tak bagi, misal kita orang nak minta kerja kat tempat kita tak boleh. Misalnya kita tengok kelulusan dia orang yang bagus, maka kita tulis surat recommendkan kepada orang lain, kepada kawan kita, syarikat lain ke misalnya, maka itu perkara-perkara tersebut boleh dilakukan. Apabila kita melihat orang tu betul-betul ada capable, ada keupayaan untuk bekerja menjadi pekerja yang baik, cuma kita tak boleh bantu dia ketika itu. Jadi kita recommend kat orang lain. Jadi kata-kata ataupun kita minta maaf kita tak dapat bantu dia dan sebagainya. Tapi kita cakap perkara-perkara yang baik. Dan Allah kata di sini lagi wa maghfirah, dan juga pemberi maaf. Kadang-kadang kita lihat bila kita tak nak bagi, kadang orang minta sedekah dan sebagainya, kita tak mampu nak beri ketika itu sebab kita ada urusan-urusan lain, kita nak belanja kepada jalan lain, pada anak-anak kita misalnya, sebab nafkah itu juga satu perintah daripada Allah SWT. Jadi kita katakan bahawa kita maafkanlah kadang-kadang dia buat muka kepada kita. Bahkan kadang-kadang dia kata pun, kedekut suruh. Kita usah makan kat restoran. Dia kata macam tu kita. Jadi kita kena sabarlah, maafkan. Sebab ketika itu mungkin dia serabut, dia perlukan duit ketika itu, mak dia sakit dan sebagainya. Maka jangan kita menambahkan keserabutan dia dengan kita nasihat dia ketika itu, maki dia ataupun nasihat pun ketika itu tak makan nasihat lah. Sebab orang tengah susah hati ni, kita tak perlu nak lebih-lebih sangat. Kita minta maafkan dia dan dia akan berlalu pergi. Maka kita pun dengan urusan kita dan kita doa lah yang terbaik untuk dia dan diri kita semua. Jadi Allah kata itu lebih baik. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqah. Lebih baik daripada bagi juga tapi mengungkit-ungkit. Ni jangan beli ni buat macam ni. Kamu ni rajin sikit bekerja, kita buat dia sakit hati. Sedangkan kita tak tahu mungkin dia dah kerja daripada pagi, petang. Kita tengah rehat kat rumah, dia masih lagi bekerja lagi. Jadi kita tak tahu, jangan kita berlebihan. Kalau tak nak bagi, kita jangan bagi. Baik. Jadi Allah kata itu lebih baik daripada kita mengiringinya. Yatba'uha adza, dengan sesuatu yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Dan sesungguhnya Allah tu kaya, tetapi Allah tu Maha Penyantun. Sekaya-kaya Allah SWT sendiri, Allah SWT dia mengungkitlah dalam Quran semua dia layak. Tetapi pun begitu, dia kadang-kadang bila kita minta ampun kat dia, kita buat macam-macam kat dia, tapi dia masih lagi bagi rezeki kepada kita. Kita ungkit kat orang, kita marah kat orang sebab orang kata kita kedekut. Kita kata kat Allah macam-macam. Kita mensyirik, kadang-kadang kita mensyirikkan Allah SWT. Kita reka perkara yang Allah SWT tak sebut dalam Quran dan Sunnah. Kita lewatkan waktu solat dan sebagainya. Macam-macam perkara kita sakitkan Allah SWT dengan izin perkataan tersebut. Tetapi masih lagi Allah tu dengan kekayaan dia, dengan kehebatan dia, tak perlukan kita, masih lagi dia menyantuni kita. Kenapa tidak kita menyantuni orang-orang di bawah kita, orang-orang yang lebih susah daripada kita, sedangkan sebelum ni kita tak bagi apa-apa pun kat dia. Dia sekali tu dia minta kat kita. Jadi kenapa kita nak lebih-lebih sangat? Sedangkan kita buat macam-macam kat Allah, Allah masih menyantuni kita. Sepatutnya kita lagi yang macam-macam salah kita buat ni, sepatutnya lagi lah kita menyantuni orang yang lebih susah daripada kita. Maafkanlah apa-apa kadang-kadang dia tak cakap terima kasih kepada kita, kita maafkanlah perkara tersebut. Atau mungkin dia cakap perkara yang menyakitkan hati kita pula, kita kena sabarlah. Sebab kita tahu dia sangat susah hati. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah tu Maha Kaya, Maha Penyantun. Baik, kita teruskan ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai sekalian orang-orang yang beriman,
Jangan kamu membatalkan. Tubatilu. Maksud batal ni, kita sedekah batal, tak ada apa-apa, zero, kosong. Kita seolah-olah kita ambil cek, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, analoginya kalau boleh kita senang faham. Kita ambil cek, tulis 30,000 lah misalnya. Kita pergi, kita ambil cek sebab kita dapat cek daripada orang lain, tapi bank kata ni cek tendang. Tak ada apa, kosong, tak ada nilai, kertas kosong sahaja. Gitulah orang yang memberi, menginfak, sedekah dan sebagainya, dia bagi dengan tujuan untuk dia menunjuk-nunjuk. Tujuan dia apa, untuk menunjuk-nunjuk atau menyebut-nyebut. Dia nak bagi tahu kat orang, nak cerita kat orang. Ataupun dia nak mengungkit kat orang yang dia dah bagi tu. Maka Allah kata tak ada apa. Tidak ada apa yang dia dapat. Wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan tidak dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang bagi sedekah ni, Allah kata, yang menyebut-nyebut ni, menyakiti orang ni sama seperti orang yang dia ni riak, dia sedekah semata-mata nak menunjuk kepada orang sahaja. Hakikatnya dia tak beriman kepada Allah SWT. Sebab orang yang sedekah ni kita tujuan apa kita sedekah, kita nak tolong orang. Dan kita tahu balasan dia siapa yang bagi. Balasan yang 7 kali ganda sampai 700 kali ganda dan berganda-ganda lagi. Tak kira lah Allah bagi tanpa batas. Siapa yang bagi kita harapkan daripada Allah SWT. Tapi kalau kita mengungkit kat orang, kita sakit kat orang, sebenarnya kita buat ni semata-mata nak menunjuk kepada orang sahaja, maka dia tak ada nilai di sisi Allah. Allah kata terbatal. Terbatal begitu sahaja. Rugi sahaja. Sebab apa? Kita tidak mengharapkan balasan daripada Allah, sebaliknya kita mendapat balasan daripada manusia. Kita hendak dipuji-puji, kita hendak diangkat, kita sedih kalau orang tak puji, cakap terima kasih, kita sedih. Jadi sebenarnya ini adalah ciri-ciri orang yang riak, hanya nak menunjuk-nunjuk sahaja di depan manusia, dan hakikat sebenarnya dia tak beriman kepada Allah dan dia tak beriman kepada hari akhirat. Dia tak percaya bahawa Allah akan balas kelak di akhirat. Kemudian Allah kata lagi, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ. Maka perbandingannya seperti perbandingan batu besar yang licin di atasnya debu. فَأَصَابَهُ, kemudian menimpanya, وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Dan hujan lebat pun turun, maka hujan itu meninggalkannya dalam keadaan licin. Itu umpama orang yang bagi sedekah kerana riak dan mengungkit-ungkit ni dan menyakitkan hati. Dia kata, ni aku yang bagi ni, kalau aku tak bagi, dia tak percayalah. Kita cakap kat orang lain pula perkara tersebut. Maka apa yang kita bagi sebelum ni sebenarnya bukan mengharapkan ganjaran daripada Allah, tapi mengharapkan pujian-pujian daripada manusia. Jadi Allah kata itu umpama batu besar yang di atasnya ada turab, ada tanah, ada debu, tapi hujan datang hilang terus, licin balik batu tu macam sedia kala, macam tak ada apa pun telah menimpa sebelum ini. Begitulah orang yang bersedekah untuk riak, untuk mengungkit-ungkit, untuk mengejek orang lain, maka pahala itu tidak ada, amalan itu kosong sahaja seperti mana batu yang licin tadi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidaklah mereka menguasai ke atas sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Mereka tak boleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tak bagi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan Allah masukkan sini bahawa termasuklah orang di sini orang yang memberi sedekah tapi mengungkit-ungkit ni, maksudnya dia telah kufur lah. Kufur di sini mungkinlah bukan kufur terkeluar daripada Islam dan sebagainya, tapi kufur ni maksudnya bahawa dia telah ingkar kepada balasan Allah SWT. Dia tak yakin bahawa Allah SWT itu boleh bagi dia balasan, sehingga dia terpaksa mengungkit-ungkit kepada orang lain. Wallahu a'lam. Jadi demikianlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT berceritakan kepada kita dalam ayat yang telah kita bincangkan hari ini berkenaan bagaimana Allah SWT menunjukkan depan mata kepada depan Nabi Ibrahim itu bukti bahawa Allah SWT akan membangkitkan
manusia yang telah mati, benda yang telah mati. Itu kepuasan Allah. Allah nak buktikan bahawa Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati ini untuk dibangkitkan di akhirat kelak. Seperti mana Allah tunjukkan misalannya, perbandingannya kepada dengan apa? Dengan burung-burung yang telah dihidupkan tadi. Jadi orang yang telah percaya bahawa perkara tersebut, maka dia tak risau untuk bersedekah atas jalan Allah SWT. Dia tak risau duit dia habis. Dia tahu Allah akan ganti dengan lebih baik. Dan dia tahu bahawa ada balasan yang baik kelak di syurga Allah SWT. Maka Allah SWT ajar kepada kita, kalau nak sedekah, nak dapat pahala yang Allah ganjarkan, syarat dia jangan mengungkit-ungkit, jangan mengejek-ngejek, jangan menjatuhkan orang lain. Jangan kita cerita kat orang lain, oh orang ni kaya sebab akulah, semua sebab jasa aku. Maka kalau kita buat perkara tersebut, kita tak dapat apa-apa, dan itu menunjukkan bahawa kita telah kufur, maksudnya kita telah ingkar kepada janji Allah SWT. Kita tak percaya sebenarnya. Lawan kepada iman tu kufur kan. Iman tu maksudnya percaya. Jadi kalau kita tak percaya, kalau kita mengungkit-ungkit, kita harapkan orang lain balas kat kita dengan pujian-pujian, maksud seolah-olah kita ini kufur kepada nikmat yang Allah nak bagi, ganjaran yang Allah nak bagi. Kita tak percaya, sehingga kita memerlukan kepada yang lain. Jadi itu antara yang kita boleh tadabbur hari ini. Maka kalau kita tak nak perkara yang berlaku pada kita, maka kalau kita beri, jangan kita ungkit-ungkit orang. Tak perlu cerita kat orang pun kalau tak ada keperluan. Maka kita tak perlu cerita kat orang kalau tak ada keperluan. Sebab apa? Biarlah kita buat ni hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Jadi Allah kata jangan iring-iringkan, jangan sebut-sebut. Sebab apa? Kalau kita buat perkara tersebut, maka kita tak dapat apa-apa kelak di akhirat. Kita pergi seolah-olah kita pergi balik jumpa Allah dalam keadaan muflis dah, dalam keadaan kita tak dapat apa-apa. Duit habis, harta habis, kelak di akhirat tak dapat apa-apa. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sebanyak-banyak. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita bincangkan ini ringkas-ringkas, Allah bagikan kita balasan lah, kekuatan kepada kita untuk beramal, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.